سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد، Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang limpah dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kepada kita kesempatan dari sudut masa, kesihatan, akal fikiran yang sihat, maka kita dapat sama-sama duduk di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ini untuk sama-sama kita mempelajari kitab yang merupakan fardu ain bagi kita mempelajarinya, yaitu ilmu fiqh. Mudah-mudahan keberadaan kita pada masa ini akan mendatangkan rahmat dan maghfirah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala buat diri kita. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan segala dosa kita, zuriat kita ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih lagi berada pada perbahasan nawaqidul wudu', perkara-perkara yang membatalkan wudu', iaitu 4 perkara. Pada pertemuan yang lepas kita dah bahaskan 2 perkara, iaitu yang pertama dia kata keluar daripada salah satu daripada 2 jalan, yakni qubul atau dubur. Keluar apa? Keluar angin atau lainnya, kecuali keluar mani. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dan kita bahas dah, mani memang tak batal wudu kalau keluar, tetapi dia mewajibkan mandi. Maka apabila dia mewajibkan mandi, maka ketika tu sembahyang kita tak perlu tanya lah. Dalam kitab kata tak batal wudu, boleh sembahyang tak? Tak boleh lah, sebab mani itu lebih besar dia punya hadas dia. Maka tak memadai kita memahami secara literal, tetapi dengan makna seseorang tu dia boleh mandi wajib tanpa perlu ambil wudu. Kerana mandi wajib sunat kita ambil wudu. Yang ni yang ulama buat lawak, buat soalan tu, apakah wudu yang tak batal walaupun kentut, walaupun bersentuh dengan wanita, walaupun tidur macam mana pun? Wudu apa ni? Wudu yang diambil sebelum mandi wajib. Tuan-tuan, malam kita setelah
bersama dengan pasangan. Kemudian disunatkan kita tak tidur terus kan. Disunatkan kita mandi dulu. Tak boleh mandi malam sejuk. Maka kita sunat tidur dalam keadaan berwuduk dahulu. Baik, wuduk sunat sebelum mandi wajib. Wuduk tu dibagi wuduk yang tak batal. Makna tak batal macam mana? Dia tidur malam tu dalam keadaan berwuduk yang tadi tu, kemudian esok bangun dia terus mandi wajib tanpa perlu ulang semula wuduk tu. Wuduk tu akan batal bila dia berjima' semula. Itu maknanya. Bukan makna wuduk tak terbatal, makna wuduk untuk solat ni. Tu kalau silap faham, teka-teki, kita duk ingat wuduk tu ambil-ambil boleh sembahyang. Tak. Wuduk tu maknanya wuduk sunat sebelum mandi wajib tu. Faham tak? Pernah dengar tak orang buat teka-teki lagu ni? Pernah dengar tak? Ada perbahasan dia. Jadi samalah dengan tajuk ni, mani memang tak batal wuduk. Tu pun dia kata kalau mani yang keluar terus tanpa dikeluar mazi terlebih dahulu. Allahu a'lam, yang saya sebut pertemuan lalu kajian sebut kan, dia panggil mazi ni merupakan dia panggil apa, pemudah cara bagi mani keluar. Jika tidak ada maka susah berlaku. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kata hilang akal dengan sebab tidur atau lainnya, kecuali tidur orang yang duduk yang menetapkan punggungnya pada bumi atau lantai. Maknanya tidur yang tetap papan punggung ni, syarat dia boleh tidak batal wuduk ni dalam kitab Taqriratus Sadidah disebut ada beberapa syarat yang lain. Iaitu yang pertama, mesti tidur tu duduk itu mumakkinan maq'adatahu minal ardi, iaitu bukaan dubur dia itu lekat di bumi. Maknanya dia punya fathat ad-dubur, papan punggung dia tu rapat di bumi. Bukan orang yang kurus terlampau, tulang dia timbul tu, dia duduk tu ada ruang lagi, kucing boleh masuk bawah tu. Mana dia kurus sungguh. Ada, ya, orang kurus sungguh. Mana dia tak ada isi. Orang ada isi tak apa. Itu pertama. Yang kedua, dia kata syarat tak batal wuduk kalau tidur dalam keadaan duduk ni. Yang kedua, maknanya kalau yang pertama tadi papan punggung dia tak lekat di bumi, seperti dia duduk sengit sebelah, tak boleh. Ataupun dia duduk bersimpuh. Bersimpuh ni lekat dua-dua tak? Tak, terangkat sebelah kan. Tiba-tiba dia terlena dalam duduk simpuh tu. Batal tak wuduk dia? Batal. Jadi kalau orang sembahyang tahiyat akhir terlena. Lena terus. Bukan mengantuk. Mengantuk ni dia dengar lagi tapi dia tak faham lah. Ni dah hampir terbalik. Nak terbalik dah. Lepas tu dia bagi salam lah. Dia kata mengantuk je. Teruk lagi tengah sujud, tu imam bagi salam lah, dia duduk sujud lagi. Jemaah sebelah kata lama ni. Tu imam Allahumma antas salam lah, meninggal apa. Baru nak sentuh dia pun bagus at-tahiyyatu. Abang ada batal dah sembahyang. Masa apa? Lena lah tu. Nak tahu lagi dia lena tak lena, dia bangkit-bangkit, dia sedut elok basi dah. Lagi bertambah yakin bahawa dia lena, bukan dia baca doa panjang. Pasal kita kenal kawan kita ni, tu imam tak bangun, dia bangun dah. Faham tak? Jenis laju ni. Tiba-tiba hari tu betul-betul lama dia sujud. Dua je, dia lena atau dia meninggal. Kita pun duk harap husnul khatimah lah. Tengok husnul niyam. Tidur yang elok, tapi batal sembahyang. Tak batal. Tak payah duk at-tahiyyat, tak. Kita yang batal dah, sembahyang lain. Bukan sembahyang lain, wuduk batal dah.
Bila wuduk batal, kena pergi ambil lagi lah. Yang batal ya. Itu yang pertama, mesti tetap. Yang kedua, badan dia mu'tadil. Maknanya yang kita kata tadi, dia tak kurus terlampau. Yang ketiga, bahawa dia bangun dalam keadaan dia tidur. Kalau dia duduk bersila, dia bangun bersila. Kalau duduk bersila, bangun-bangun duduk antara dua sujud, maknanya batal tu. Dia bergerak, berubah. Ataupun dia duduk bersandar, terjaga duduk berdiri dah. Tertidur dalam tahiyat awal, sedap-sedap, berdiri dah. Mana dia tidur betul, maka terbatal dah wuduk dia. Yang ketiga. Yang keempat tu kita dah sebut lepas, tidak ada maksum yang beritahu dekat dia. Maknanya tengah dia tidur tu kan, lepas dia bangun, maksum ni Nabi lah. Kita sebut kan Nabi Musa, Nabi Isa turun. Nabi Isa kata, entah kentut dah tadi. Maka batal lah. Itu 4. Baik. Yang ketiga, malam ni kita nak sambung perkara ketiga yang membatalkan wuduk. Suara saya dengar aku tu. Saya sehari dua ni semua demam, semua. Ni bercakap telinga, dia beri telinga pegang, tak dengar apa. Jadi kalau terkuat sikit tu maknanya saya duk ingat saya tak cakap lagi lah. Dia bengang dua-dua. Lepas tu suara apa rasa bunyi lagu lain sikit tu kan, bunyi orang sesemua lah. Baik. Yang ketiga, perkara yang membatalkan wudu. Qala al-musannif rahimahullahu taala, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. الثالث التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين من غير حائل. Apa dia? Bertemu dua kulit, lelaki dan perempuan, yang dewasa keduanya, orang lain keduanya, tanpa berlapis. Kitab kita ni matan ya. Dia jatuh satu. Kabiraini ajnabiyaini. Kalau di matan saya ni lah. Kalau tuan-tuan tak tahu jatuh tak? Dia tulis ajnabiyain, tulis tak Arab tu? Tak tulis kan? Tapi terjemah dia bubuh. Iltiqa'u basharatay rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini. Ada ajnabiyaini. Min ghairi ha'ilin. Maknanya apa? Bersentuhan. Bertemu. Bersentuhan ni, bertemu ni bersentuhan lah. Dua kulit. Kulit siapa? Lelaki dan perempuan. Baik. Laki dan perempuan ni secara pertama sekali bersentuh dulu. Bila nama bersentuh, sentuh apa? Kulit. Bila kita sebut kulit, terkeluarlah daripadanya gigi, rambut, kuku, apa dia lagi? Benda yang selain daripada kulit, janggut, apa dia lagi, yang bukan kulit, bulu kening. Baik, dia kata bulu ni bersentuhan kulit. Dua lelaki dan perempuan. Maknanya kalau sentuh kulit laki dengan laki batal tak? Tak. Perempuan dengan perempuan batal tak? Tak batal. Lelaki dengan pondan? Pondan apa dia? Pandan saya lelaki tak? Lelaki. Nama ada dah. Bin pula tu. IC dia tulis bin. Tapi dia main pakai tudung. Kan tak pakai tudung kan? Kita tengok, ya Allah ya Karim.
maka tetap laki, maka tak batal. Kemudian dia kata laki dan perempuan, syarat dia macam mana syarat yang batal ni? Yang dewasa keduanya, dua-dua dewasa. Tu penting tu. Dewasa keduanya. Kalau salah seorang kecil, seorang besar, tak batal. Kawan kita boleh anak, kita pergi dukung, Allah comelnya perempuan, kita lelaki. Ataupun kita perempuan, kita sentuh anak kawan kita lelaki kecil, batal tak wudu? Tak batal sebab kecil. Syarat lagi kedua-dua besar. Sekali kita hurai lagi, kita baca dulu matan dia. Kemudian ajnabiyah ini orang lain keduanya. Makna ajnabi bukan mahram. Kalau mahram tak apa, bukan muhrim. Orang kita ni, oh kita dua muhrim, kita dua bukan muhrim. Muhrim tu bukan dia, muhrim tu nama isim fa'il bagi orang yang berihram, ataupun orang yang angkat takbir. Takbir ahrama yuhrimu, ihraman muhrim bitakbiratil ihram. Orang yang angkat tangan takbir tu muhrim, orang yang berihram dengan haji atau umrah tu muhrim. Kalau mahram, ni orang yang diharamkan menikah. Bukan mahram, orang yang bukan diharamkan menikah, iaitu ajnabi, orang luar. Jadi takut nak sebut salah, sebut ajnabi senang. Kita dua ajnabi. Kalau bukan ajnabi maknanya apa? Saya nak bagi hilang ngantuk sikit. Bukan ajnabi, tadi bukan mahram, ni bukan ajnabi. Apa dia? Boleh tak bersalaman dengan bukan ajnabi? Boleh lah. Bukan ajnabi. Ajnabi orang luar. Bukan ajnabi maknanya bukan orang luar. Saja nak pergi hilang ngantuk tu kata tu. Mahram, boleh salam tak mahram? Boleh. Bukan mahram, boleh tak salam? Tak boleh lah, bukan mahram. Ajnabi boleh salam tak? Ajnabi boleh salam tak? Tak boleh. Bukan ajnabi, boleh. Tak apa lah, hilang ngantuk dah. Baik. Ya. Kemudian dia kata dua orang yang besar, yang berlainan jantina, yang kedua-dua ajnabi. Kedua-dua ajnabi. Mak kita ajnabi tak dengan kita? Mak kita ajnabi ke tak? Bukan ajnabi dengan kita. Mak kita ni mahram kita, maka boleh salam, bersentuh. Batal tak wudu? Tak batal. Tak batal. Anak kita tak batal. Kak perempuan kita tak. Adik kita perempuan tak. Tok kita perempuan tak. Okey. Baik, kemudian dia kata min ghairi hailin, tanpa ada lapik. Maknanya kalau bersentuh secara direct, ni bahasa kita moden sikit. Bersentuhan ni dia kata sama ada sengaja atau tak sengaja. Sama ada rasa lazat atau tak lazat. Kan sentuh ni kadang-kadang seronok, kadang-kadang tak seronok kan. Ikutlah, bukan kira semua sentuh seronok. Ada sentuh, silap disentuh, maka tak kira. Dia kata sengaja, tak sengaja, terlupa, kena paksa, sentuh kan, salam dengan dia. Kalau tidak, pancung, Allahu Akbar, terpaksa. Batal wudu tak? Batal. Kemudian dia kata sentuh ni sama ada dengan anggota yang
salim atau asyal, anggota yang sihat atau anggota yang lumpuh. Mungkin tangan kita sebelah tak elok dah, sentuh dengan yang tak ada rasa ni, faham tak? Dua-dua tak ada rasa dah, sentuh tak rasa. Mungkin orang kena stroke ke masalah, tetap batal wuduk. Satu. Kemudian dia kata lelaki yang tua sangat-sangat ni, tak berkenan dah tengok, pun batal juga. Ataupun yang mandui, maknanya mandui yang dikasih lah, kan dikasih tu. Dulu kan orang dia pernah ambil hamba, senang je cara dia kasih, selesai masalah. Tuan, orang dulu dia nak ambil hamba, dia kena kasih, betul tak? Hamba lelaki lah. Kalau ambil hamba lelaki tak kasih naya, makan tuan kan. Jadi dia kasih siap-siap, settle masalah. Dia kata, aku nak pergi mana pun pergilah, kawan ni kali buat apa kat bini aku. Jadi dia kasih, maka bersentuh tu batal tak? Hukum lain lah, hukum kita tajuk dia tajuk lain lah. Ni tajuk sentuh tu tetap batal. Bahkan dia kata sentuh ni walaupun salah seorang dia mati lah, batal juga wuduk. Tapi yang hidup, yang mati tak batal dah. Kau orang ambil wuduk kat orang mati, isteri dia nak pergi cium, orang kata, "Hai, batal wuduk." Salah tak? Tak salah. Pasal si mayat tu bukan kena sembahyang dah. Orang mati tu dia tak ada hukum dah kat dia, faham tak? Dia tak ada hukum dah, dia nak kena ambil wuduk lain tak. Kita pun kesian kat mayat kena ambil wuduk banyak kali. Kena tanya pula, dia nak mayang apa ambil wuduk ni? Maisha kan? Dah. Yang batal siapa dia? Yang hidup. Yang mati tak batal dah. Sampai tak tu. Bahkan dia kata ataupun salah seorang jin. Payah agak ni. Dia kata jin tina mai salam dengan kita orang lelaki. Kita kata jin ke? Jin pun batal wuduk ke? Pasal mukallaf. Ni kitab lah sebut, saya baca je. Sekalipun dia kata jin tu berupa bentuk lain, dia berupa jadi anjing, apa tu, kucing lah senang. Main-main kat kita, dia kata, kucing. Dia kata, aku jin perempuan. Kalau lah kucing cakap kat kita lagu tu, kita sentuh dia, jin tina, batal wuduk kita. Ni kitab ni Syekh Nawawi Al-Jawi ni, dia buat main masalah banyak juga dalam bab ni. Sentuh ni saja. Dia kata bersalahan apabila seseorang itu keluar, lahir daripada manusia dan haiwan. Pelik lah kan. Manusia kahwin dengan lembu, keluar anak laki, maka laki tu tak batal wuduk kalau bersentuh dengan perempuan, pasal dia bukan manusia betul-betul. Dia mak lembu, pak orang, maka dia ambil hukum lembu. Dia ambil hukum lembu. Dia kalau bergabung dua, kita kena ambil hak paling berat. Makna berat ni hak paling, bahasa kata teruk sikit lah. Malah manusia dengan haiwan sampai teruk lagi. Haiwan ambil tu. Kalau anjing ataupun kucing, kambing kahwin dengan anjing, kena ambil hak berat. Siapa dia? Anjing. Maka dia bukan kambing, tak boleh buat sembelih korban. Hak tadi manusia kahwin dengan lembu, keluar jadi orang, maka wal'iyadzabillah. Jadi kalau dia orang ke lembu, orang ke lembu, raya korban tak jumpa lembu, melih dia boleh. Tak dalam kitab sebut, tapi tak berlaku lah. Ni andaian fiqah. Andaian fiqah ni hebat. Maknanya tak boleh lah kita pergi guna lembu sebagai perumah, kan? Tak dapat anak lama dah, lepas tu ikhtiar buat apa persenyawaan di luar tabung tu, clear sumbat kat lembu supaya keluar anak. Pasal manusia tak sanggup dah mengandung manusia. Mana tahu akhir zaman dah tak larat nak usung perut dah.
Manusia ni nak bebas merdeka, lah kali lembu jadi mangsa. Duk kat kandang 9 bulan. Keluar orang. Anak lembu. Boleh jadi tahun 2023 kita pakai pelik tak? 2053 tuan-tuan hidup lagi tak? Panjang umur pakai hidup lagi. Sungguh ustaz oi. Duk ingat melawak ada. Ni hukum dia. Tapi waktu tu ulama bahas lain lah. Nampak kesian pula keluar orang. Tapi ada lah syarat-syarat dia. Saya bagi secara umum je. Dia boleh jadi imam sembahyang tak? Lembu tadi tu dah manusia keluar hantar pergi tahfiz, ngapai Quran, tarawih mai jadi imam. Boleh tak? Pakat cari kerja sekolah ni. Kena tanya tu guru fiqh lagi. Ada lah, kita ada jawapan dah. Tapi jangan ke mana-mana. Nanti kita jawab. InsyaAllah. Baik. Itu syarat dia. Ada berapa syarat? Dalam kitab ni kata ada 5 syarat batal wuduk bersentuhan laki perempuan ni. Dalam kitab kita ni nombor 3 tu, tuan-tuan nak bagi faham, buat 5 syarat hak nombor 3 ni nak batal wuduk. Pertama, kesimpulan daripada ni, dia kata mesti bersalahan jenis jantina. Tu moden sikit. Ayakuna baina mukhtalifai dhukuratin wa unuthatin. Bersalahan jantina, berlawan jenis apa dia? Kan lawan jenis tak dia panggil. Jenis tak sama, jantina berlainan. Yang pertama. Yang kedua, bersentuh dengan kulit, bukan rambut. Tangan kita pegang rambut tak batal wuduk kedua-dua. Pegang gigi, pegang kuku, orang perempuan kuku panjang, tu dia panjang tu, dia main sentuh kita, kena kuku, tak batal wuduk. Yang penting nama kulit, dia kata. Yang dibahas panjang lagi, kita malah tak baca aku tu. Dia kata kalau satu orang lelaki ni ataupun perempuan ditanggalkan kulit, kemudian dipanggang pula, lepas tu kita sentuh, batal dah? Tak batal dah, tu bukan kulit dah, tu apa dia ni? Kan? Tu pekah lah, sebab dia tak panggil manusia lah, ayam goreng lah dia panggil. Yang kedua. Yang ketiga, tanpa lapik, dia kata. Kalau ada lapik, walaupun lapik itu nipis, maka tak batal wuduk. Satu orang perempuan dia pakai kain tudung nipis sangat, kain, ataupun kita orang lelaki kain nipis, kain basah tu kan biasanya nipis, tu bersentuh kain saja, maka nipis. Rasalah tangan panas tangan, tak batal kerana masih ada lapik. Dalam kitab ni kata kalau orang ni patient mandi tak sabun, dia punya daki tebal. Baik, apa hukum dia kata? Dia kata wa minal ha'il ma law kathura al-wasakh al-mutajammidu 'ala al-basharati min ghubar. Antara pelapik, dia kata, dia kerja padang pasir, debu penuh badan dia, sentuh tapi debu penuh atas ni, maka tak batal. Tapi kalau daki yang lahir dari peluh, tu batal. Baik, itu syarat ketiga. Syarat keempat, ni lagi penting, yang kata kedua-duanya dewasa tu, kabira ini, mesti dia kata dua-dua sampai had baligh yang secara yakin. Macam mana had baligh pula? Had bukan baligh, silap. Ayablugha kullun minhuma haddal kibar yaqinan. Dia kira besar ni macam mana? Kalau orang lelaki, iaitu jadi orang perempuan, dia nak sentuh budak lelaki macam mana tahap yang dia tak boleh sentuh dah.
iaitu balagha haddan tashtahihi fihi urfan zawatut tiba'is salimati minan nisa. Orang perempuan yang nafsu dia orang yang nafsu standard manusia. Maknanya bila dia tengok budak ni dah besar dah, dia ada teringin kat budak tu. Teringin syahwat lah, makna aku nikah dengan dia apa. Kalau dia berasa lagu tu dah kat budak tu, maka budak tu sentuh dengan dia batal wudu. Tapi syarat teringin tu, dia kata teringin orang yang nafsu dia mu'tadilan, mu'saliman. Makna nafsu yang standard, bukan nafsu pelik ni. Hak pelik ni dekat baby pun dia teringin, hak tu pelik lah. Budak setahun pun dia tanya berkenan kat budak setahun ni nikah apa. Oh, hak tu maknanya dia ni punya nafsu dah komputer board dia dah wire mungkin terpotong sikit ke, tershort sikit ke, karan lebih ke, karan tak sampai, hak tu tak kira. Faham tak? Mana dia tengok budak kecil, tak teringin lah. Kalau budak je satu mai kat kita, makcik jom kahwin, agak-agak kita tak, boleh jom. Ada kita tengok budak hampir balik tibai lagi, maknanya tak jadi apa. Tapi kalau budak tu mungkin darjah 1 tapi darjah 2 tapi orang negara-negara Arab, negara-negara hak bandar besar ni, kita biar betul. Boleh tak? Boleh tak? Maknanya budak tu bersentuh kita batal wudu. Walaupun muda lagi. Tak tu dah tua, tak kira lah, sama lah. Lagi mana had tu, umur tu. Dia tak ada had khusus. Sebab orang Malaysia darjah 5, darjah 4 halus kemetok lagi kadang-kadang kan. Tapi kalau luar darjah 5, darjah 4 dah besar dah. Kita tengok pun sopan macam umur 20 ni. Pasal tak sama. Maka had syahwat tu dia panggil. Dia kata nafsu yang salimah ni seperti Sayyidah Nafisah tu dia. Mana ada orang sampai hebat tak tu, kena carilah seperti Sayyidah Nafisah ni. Kemudian cicit Rasulullah, cucu cicit Nabi lah. Yang kedua, orang lelaki pula, apabila dia tengok satu orang perempuan yang balaghat haddan yashtahiha fihi urfan, orang lelaki tengok dia berkenan nak buat bini. Tapi orang tu macam mana? Orang yang nafsu tadi, nafsu zawut tiba'is salimati minar rijal, kal Imam Syafi'i. Dia bagi contoh Imam Syafi'i tu, hak jenis nafsu terbaik ni. Kita tak Imam Syafi'i pun tak apalah kan. Kita Haji Syafi'i pun tak apa dah. Kan? Hebat dah tu. Maknanya kita ni orang biasa standard, tengok orang perempuan budak, kita tengok dia tak berasa apa, budak lagi, bersentuh dia tak batal wudu. Tapi bersentuh dia, kalau orang dulu bagi ada rang dia tak? Rang ke kena? Kan saya silap bahasa. Ada apa? Ada karan. Ada karan tak boleh. Apa dia karan tu? Dia kata wadzalika bi ayyan tashra minhumuz zakaru. Faham lagu tak? Ada karan tu makna tak boleh lah. Tengok dia tak pegang-pegang ada karan, batal wuduk kita. Kalau tak ada karan budak biasa lah, tak apa. Jadi macam tu juga kadang-kadang budak kecil kalau rendah dia 1, dia 2 beringuh lagi, duk telai lagi depan cikgu tengok pun tak tahu lah. Tapi ada yang boleh jadi daripada negara lain kan, bangsa hak dalam tubuh besar, Pakistan antaranya, depa kecil-kecil pun besar, bukan kecil kemetok ni, dia pun tinggi. Kita duk ingat 20 apa, dia kata baru darjah 2, darjah 6, darjah 5. Biar betul ya. Maka ketika tu ada had, ada syahwat dekat dia, sentuh batal dah. Tak boleh kata dia budak lagi, tak apa, tak boleh, batal wuduk dah. Itu syarat keempat. Jelas no? Jangan duk tanya balik lagi. Tak balik lagi boleh salam. Dah. Balik ni paling lewat umur apa? 15. Kawan dah umur 14 dah.
besar pada kita lagi, tinggi dah, tak balik lagi tak apa. Cikgu sekolah mengajak budak tingkatan 3, tingkatan 2, umur 14, tak balik lagi cikgu. Tapi ada had syahwat lagi, tak boleh dah. Sebab tu dhabit ulama buat tadi tu, besar dengan maksud tu sampai had syahwat, tapi untuk nafsu yang selamatlah. Baik, yang keempat, yang kelima, syarat terakhir bagi perkara yang membatalkan wuduk bila bersentuh kulit ni, dia kata tidak ada mahramiyah, adamul mahramiyah, tidak ada mahram. Maknanya bukan mahram lah. Kalau mahram tak apa. Mahram dia apa dia? Wal mahramu man haruma nikahuha. Mahram ni orang yang haram oleh kita menikah dengan dia. Menikah dengan dia haram. Haram macam mana? Haram nikah macam mana? Haram dengan sebab takbid selama-lamanya. Jelas tak? Selama-lamanya. Jadi jodoh kita bincang lah tak? Sebab daripada usul semua haram. Usul maknanya mak kita, adik-beradik mak kita, semua di atas haram. Sama kalau orang perempuan, pak dia dan adik-beradik pak dia, adik-beradik mak dia, semua yang ke atas semua haram. Kemudian bawah, anak dia, menantu dia. Menantu sama juga. Menantu ni semata-mata menikah haram dah kita. Wa ummahatu nisa'ukum tu, Allah haramkan kahwin dengan apa, mak kepada isteri-isteri kamu tu. Maknanya orang lelaki ni semata-mata kahwin dengan seseorang perempuan, kahwin je, terima nikahnya, mak dia, Allah, mak lawa pada anak lagi, maka mak tu dah jadi mak dah. Faham tak? Bersalahan dengan anak, kahwin dengan anak, mak tu jadi mak mentua terus dah, walaupun baru saya terima nikahnya, baru ni ada isu tak ada nikahnya, tak nikahnya lah, tak apalah. Jabat tangan Tok Kadi ke pak mentua ke, saya terima nikahnya, ataupun satu orang perempuan, suami meninggal dah, ada anak dara, kita pun menikah dengan anak dara tu. Jadi pak mentua tak ada dah, pasal meninggal lah. Akak-akak nikah tengok, loh mak mentua elok lagi, nak berkenan tak boleh lah. Akak nikah dengan anak, mak haram selama-lamanya, jadi mak sendirilah. Tapi bersalahan menikah dengan mak, tengok-tengok anak dara dia duk ada lagi, Allah, aku silap nak menikah dengan anak, silap pergi buh nama mak. Maka sebelum apa-apa boleh lagi, sebelum bersama anak tu halal lagi untuk dia menikah. Macam mana? Abang kat mak dia kata tak jadi, kat qadi kita cancel balik, nak buat menikah baru dengan anak tu masih sah lagi. Tak nak cerita hukum, orang tak buat lah benda tu. Tak, mak mengamuk lah tak. Nikah dengan aku tak jadi dah anak aku lagi, aku tak mau. Itu benda yang berlaku dah lah, ni cerita hukum. Tapi semata-mata kahwin dan haram selama-lamanya, walaupun lepas berpisah. Menikah laki bini, lepas tu berkelai, tak duduk sekali dah, mak tu sampai mati, mak mentua tu mak dia, bukan orang lain. Bersalahan dengan mak mentua tiri, dia menikah, lepas tu pak dia teringat, aku, anak aku baru menikah, aku pun nak menikah seorang lagi, pak, perbaharui nikah, dia kata jaddidu imanakum. Nabi suruh perbaharui iman, dia kata perbaharui menikah, nak menikah seorang lagi. Maka baru menikah tu dengan menantu tak ada hubungan, tak ada, dia bukan mahram.
Makna bersentuh batal wudu. Tak boleh duduk balik kampung salam. Malam mak mentua tiri, tak boleh salam. Jelas tak? Faham tak? Ataupun satu lagi, yang ni jarang berlaku tapi berlaku. Ya? Cucu menakan. Bukan cucu kita. Cucu menakan mahram. Maknanya adik beradik tok. Contoh saya ni adik, saya ni anak, saya ni cucu. Tok saya, kak tok saya ni. Betul tak? Mahram tu usul dipanggil atas semua. Jadi anak, contohlah anak pi dekat mak dia atas dia lah. Mak ni ada siapa dia? Adik-beradik, kak dia. Semua kak mak kita ni mahram kita. Mak kita ada mak dia. Mak dia ada adik-beradik mak dia. Adik-beradik mak dia semua mahram kita. Faham tak? Maknanya ni tok menakan. Atas lagi kalau hidup takdir. Semua tu mahram kita belakang. Baik, ni saya nak contoh satu masalah lagi. Yang ni jarang mungkin bukan jarang dibahas, tapi jarang kita teringat. Tapi di tempat saya ada berlaku masalah ni. Satu orang lelaki dia kahwin dengan perempuan. Kahwin lepas tu ada masalah, tak ada boleh anak. Berpisah lelaki perempuan ni. Berpisah lelaki dan perempuan ni. Kemudian laki ni dia menikah baru. Bila dia menikah baru, dia dapat anak, betul tak? Anak laki contoh. Ni bekas isteri dia ni, apa hukum bekas isteri dengan anak suami dia hak dulu? Faham tak? Nampak tak? Suami isteri kahwin. Ini suami ni isteri kahwin. Pisah. Si suami dah nikah ni tak ada anak apa pun, nikah pisah, dia kahwin pula baru, dia dapat anak laki. Hukum anak laki dengan mak ni mak ni, hukum apa? Tak boleh kahwin dengan mahram. Dalam Quran kata wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa. Dia, jangan kamu menikah dengan orang yang pak kamu pernah menikah dengan dia dulu. Jadi walaupun anak ni main lambat, tapi pak dia dulu pernah nikah tak dengan perempuan ni? Pernah kan? Ni mak dia juga, mahram dia. Tapi yang ni mungkin orang tak sedar kot. Kena buat list tu. Pasal nanti apa masalah daripada tu akan keluar. Ni kita tak bincang lah bab mahram ni. Kena bincang tajuk khusus sebab dia ada 3. Mahram dengan sebab nasab, talian darah. Yang kedua dengan sebab radha', menyusu pun berat juga. Tapi kalau ada masa nanti kita bahas lain bab ni. Lu kena pakai whiteboard, tak boleh pakai telinga aja, tidak, tuan-tuan, keliru. Yang kedua, sebab menyusu. Kita menyusu seorang anak, orang dulu ambil upah menyusu. Jadi kena tulis ni mana anak menyusu dia. Sebab apa? Contoh seorang perempuan ni, sekampung ni semua menyusu dengan dia. Sekampung budak-budak tu mahram belaka. Tak boleh buat nak menikah. Kena picek kat maklum ni dulu. Nama hamba ada tak? Ada, tak boleh. Saudara susuan. Oh, berat bab ni. Tak apalah. Ni saya bagi ringkas aja. Tak bahas lagi secara dia. Kerana dia ada hak mana. Boleh harta pusaka makan tak? Bersalaman tajuk ni boleh tak? Dia ada. Tak apalah. Tu saya buka dulu untuk tuan-tuan celek dan cari. Pak menakan susu ada. Saudara susu lain pula. Saudara baik, tak apa. Kedua. Yang ketiga dengan sebab perkahwinan. Ni perkahwinan pun haram juga. Laki bini kahwin, mak ni menyebabkan dah sebab kahwin tu jadi mak dia tu. Faham tak?
Kita kahwin dengan seorang perempuan, perempuan tu ada tok dia lagi, perempuan. Sah tak salam? Mahram tak kita dengan tok dia? Ha? Mahram lah. Pasal dia naik terus lagu tu. Dia mai ke belah kita semua, kita pi ke belah dia atas. Baik. Itu secara ringkas sajalah. Kerana tajuk mahram ni panjang juga lah, no? Tak apa. Tu selesai. 5 syarat. 5 syarat sentuh batal wudu. Bagi dalam mazhab kita dia tak kira. Cuma mungkin tuan-tuan kata ni nak pergi umrah ni bulan depan ni macam mana? Ish, saya pergi duk sentuh tengah tawaf. Depa bagi kursus kata tak batal. Baik, ketika masyaqqah ni dia bagi susah ni duk tengah tawaf ni bersentuh pula. Maka kita boleh ambil pendapat marjuh, demi pendapat yang bukan rajih dalam mazhab kita, tapi masih pendapat dalam mazhab kita. Dia kata tak batal jika tanpa syahwat. Yang tu boleh pakai bila? Guru saya kata pakai 2 ketika. Pertama waktu tawaf. Dan kita duduk di Mekah, tawaf Kaabah ni, baru turun labbaik Allah pula. Baru turun nak Turki kan sentuh kita. Batah balik dia ambil wuduk pula. Kena Pakistan pula. Lah kali payah juga ni. Maka ambil pendapat ni. Tak ada syahwat dah, duk tawaf main syahwat lagi. Pakai tak hidup pergi Mekah lah. Sebab tu bab pergi nak haji ni ulama pesan awal lagi. Fala rafatha wala fusuqa. Jangan kita bersembang tentang jima'. Jangan duk bercerita tentang hal perempuan ni, tak boleh dah. Itu penyakit orang pergi haji. Yalah dah pergi kadang-kadang pergi laki saja, bini tak pergi lagi. Dulu ni nak pergi pula 2 bulan baru sampai, sebulan. Tak jumpa bini lama, tengok orang. Mula bersembang. Orang dulu dengan orang lah sama juga. Dia tak ada beza. Orang kan, orang. Maka dia duk bersembang tajuk tu. Dia kata jom kita pergi tawaf, berbelaga sikit bau. Tu tak payah pergi buat murah lah. Rugi pergi saja. Kan? Rugi. Maka masih buat tajuk ni. Nak buat syahwat tu. Bersentuh. Tak ada syahwat lah, ghalib dia. Tak ada syahwat dah. Kita pun duk labbaik Allah ni, duk pakai ihram, duk sungguh-sungguh ni. Belaga. Pasal sunat tawaf kita ittibak kan. Ittibak ni bukan bau kanan dah. Kanan ke kiri? Kanan kan? Kanan tak? Kanan kan? Kanan. Lama tak pergi, lupa terus dah. Jadi dah bau terbuka, belaga dia tolak kita. Hajj bau. Pok luar ni garang, kasar pun kasar. Kita jenis orang Malaysia bawa buku. Duk bismillah, bismillah duk break. Depa nak belaga kita, dia bertolak kita. Kita pun kali-kali Allah sentuh bau dah. Ada tak ada? Syahwat tak ada. Bukan sengaja, dia yang main tolak saya. Maka tak batal. Jalan dia tawaf sampai habis. Tapi kalau kentut batal semua mazhab. Ya, sama. Tawaf ni syarat dia macam sembahyang juga. Maknanya sembahyang sunat ada wudu, tak ada wudu boleh tak? Sembahyang sunat tak ada wudu boleh tak? Sama. Maka tawaf sunat pun tak boleh tak ada wudu. Tawaf 3 putlah tak apa sunat. Tak boleh. Sama juga. Lagu tu lah. Sama juga. Batal juga. Dan tak batal kalau kita ambil pendapat hak tadi tu. Sebab susah nak tawaf ni. Payah juga. Maka adalah keringanan. Tapi kalau yang atas tadi keluar salah satu, tu tak ada mazhab kata tak ni. Ada orang buat lawak. Ni bahasa Arab sedap lah dengar, tapi bahasa Melayu tak tahulah nak sedap ke tak. Ada satu orang mai tanya orang ulama. Dia kata, wahai Syekh, saya ni nak Syekh bagi jawapan kat saya menurut mazhab saya, iaitu mazhab Hambali kot, tak silap dia kata. Ada saya tengah sembahyang, dia kata, tiba-tiba keluar sesuatu di belakang saya. Saya pun sentuh apa yang keluar tu. Benda tu basah dan saya pegang dia lembek dan saya bau kat tangan busuk.
adakah batal menurut mazhab Hambali? Maka Syekh ni jawab, dia kata menurut semua mazhab yang tu adalah tai. Faham tak? Tak tahu tuan-tuan nak faham ke tak? Ni Syekh buat lawak dengan mengajar ni. Dia kata mazhab kata yang tu tai. Jadi tai batal lah. Dia pergi duk buat tanya kod mazhab mana kata tak batal. Mana ada dah keluar ni semua mazhab kata batal. Kan? Quran pun sebut berak tu. Apa? Auja'a ahadukum minal ghaiti. Mai ja'a ahadukum minal ghaid ni kembali daripada tempat yang rendah. Oh tu bahasa Quran ni dia bahasa seni. Tempat rendah ni maknanya tandah lah orang Arab dulu kalau lebih buang cari tempat rendah. Tu kita pun tandah. Tidak? Dengan rumah kita tandah lagu mana? Ada orang buat tandah lagu tu. Pelik tu. Rumah dia dengan tandah. Rumah ni bilik masuk tandah langkah. Tu cari pasal. Mesti rendah kan? Tempat rendah tu ghaid tu lah. Tempat rendah. Bahasa seni dia sebut. Au berak ke apa dah. Tempat yang rendah. Mana tempat buang. Maksud dia kita pi berak lah. Bukan pi lalu lawat tandas kena ambil wuduk. Dah. Lawatan ke tandas sekolah baru siap. Pi batal wuduk. Dah. Maksud dia bahasa dia kalau pi situ dan buang lah. Batal wuduk. Yang tu tidak ada khilaf dah. Nombor 3 ni masih ada kelonggaran jika yang pertama tadi tawaf. Yang kedua kata guru saya boleh amal yang tak batal tu ketika nak tidur. Kan sunat ambil wuduk. Kita ni pun dah lapis-lapis ni. Nak tidur ni kalau boleh janganlah marah bini. Ini bini tersentuh. Hai apa ni? Jauh sikit. Oh marah bini. Dia nak tidur lah wuduk tapi jerakah bini. Tak dapat apa. Wuduk sunat jerakah bini. Maknanya menyakit hati orang perempuan haram pula dah. Dalam menyakit jerakah pula. Bini pun malu. Dah kena jerakah tidur buah katil. Pasal apa tu lagi kita aku ni nak dapat masuk syurga tidur tak dalam keadaan wuduk. Syurga kan kebalik pasal maka dia ambil wuduk nak tidur terbelaga kaki terbelaga tangan tu biasalah amai mazhab ni lah. Tak. Oh dia kata tak boleh syahwat dah. Ambil hak mazhab satu lagi. Mazhab apa? Imam Hanafi kata la mastum ni maknanya jima. Baru batal. Ini untuk tidur boleh pakai lah. Tapi kalau untuk ibadat, pasal tidur ni bukan kira sah tak sah. Ada tak mazhab kata tak sah tidur? Ada tak? Macam tadi tu soalan dia saya malam tadi tak kepala lena. Apa hukum lah? Hukum dia semua mazhab kata kamu tidur malam tadi. Maka tidurlah. Maka tidur bukan suatu benda yang besar. Kita bolehlah nak pindah lagi untuk bab batal wuduk ni. Tapi untuk solat janganlah duk main masjid duk beriringan tangan dengan bini ni bagus punya masuk sembahyang terus. Dengan mazhab Syafi'inya pendapat qaul yang kuat dia kata batal wuduk. Maka batal lah. Itu yang ketiga. 4 gaya sampai nombor 3. Yang keempat kita sambung pada pertemuan akan datang. Wallahu a'lam bis-shawab. Kalau dan insya-Allah tuan-tuan doa bila saya tulis saya buat peta mahram tu. Kita buat peta mahram tu minggu depan saya putus stik juga. Edak tuan-tuan tengok tang mana mahram tu yang batal tak batal tu. Ni hak ni kita buat hak jauh sikit. Tambah hak dekat ni hak campur dengan laki bini sekali ni. Mudah-mudahan dapat jelas. Hak mana bersalam tak boleh. Pasal kadang-kadang kita balik kampung kan baru menikah dia yung sana kata ni adik-beradik saya lah ni salam ke semua ni mak menakan kita pun mak menakan rupanya ada hak boleh dah tak boleh tidak. Jadi mudah-mudahan kita faham baru kita oh selamat aku tak silap salam sebab tak boleh kerana Nabi larang salam dengan wanita mahram wanita ajnabiyah ni Nabi larang. Itu sahaja. Ada soalan tak selain tajuk mahram kita bahas pada pertemuan akan datang ni tajuk batal wuduk yang lain ni. Bismillah.
Apa dia? Dia kira asal dia. Asal lelaki. Dia tukar pergi ke mana pun. Tetap asal dia. Ya Allah jadikan dia. Mana hukum dia yang tu lah. Ya. Khunsa pecah dua. Khunsa ada muskil, ada wadih. Khunsa yang wadih ni dia dua-dua alat kelamin. Tapi satu sahaja yang hidup, maka dia hukum yang hidup tu. Adapun khunsa yang muskil, hak ni payah. Perempuan dia tak boleh sentuh, lelaki dia tak boleh sentuh. Sebab kadang-kadang dia sentuh lelaki, dia jadi perempuan. Kadang-kadang dia sentuh perempuan, dia jadi lelaki. Maka dua-dua dia tak boleh sentuh. Soft dia duduk tengah-tengah. Kerana dia tak boleh duduk soft lelaki, kerana takut dia perempuan. Dia tak boleh duduk soft perempuan, takut dia lelaki. Maka dia duduk di tengah. Cuma tak bolehlah duduk tulis soft khunsa muskil di tengah-tengah. Orang pemalu nak habaq lah. Mana boleh. Maka dia main kat rumah lah senang. Pasal bahaya. Dia tak boleh. Kalau dia duduk dengan lelaki, dia muskil. Muskil ni dua-dua alat hidup. Hari ni pergi kencing, keluar kok pahit. Esok kencing, selain pula. Ay, kok mana ni? Hidup dua-dua. Tak boleh. Imam pun dia tak boleh jadi. Wallahualam. Itu secara ringkas lah. Hukum dia macam tu juga. Kalau wadih laki, maka dia tak boleh sentuh orang perempuan. Dia sentuh laki sajalah. Pasal dia wadih. Wadih ni dia ada dua alat, tapi hidup satu je. Satu lagi tak hidup alat dia. Ada lagi tak? Tak ada lah. Wallahu a'lam bis-shawab. Jadi macam biasa, macam minggu lepas aku iklan lah. Faham tak kau? Wallahu a'lam. Jadi pasal apa duk kalut sangat ni? Tak apa boleh ikut tu. Saya nak abang sikit lah, nak iklan.